Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Fizik is Fun bersama Cikgu Syafinar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Cikgu Syafinar. Okey, hari ini cikgu akan sambung dengan bab 6 cahaya dan optik di bawah subtopik 6.3 pembentukan imej oleh kanta. Alright, untuk permulaan kelas, perhatikan gambar berikut. Jadi kamu dapat perhatikan pada gambar rajah yang pertama, ada seseorang itu menggunakan satu kanta, satu objek lut sinar dan diperhatikan imej yang terhasil adalah berbentuk songsang dan diperkecil. Bagi gambar rajah yang kedua ini pula, seseorang juga menggunakan kanta, dapat diperhatikan imej yang terhasil adalah imej yang mengecil tetapi tegak. Untuk gambar rajah yang ketiga, mungkin kamu biasa menggunakannya iaitu kanta pembesar. Dapat diperhatikan tulisan ini dilihat lebih besar. Dan gambar rajah yang keempat sampai sama dengan gambar rajah yang ketiga. Cuma dengan menggunakan kanta pembesar, imej ataupun semut ini dapat dilihat imejnya lebih besar. Tonton video ini, apa yang berlaku kepada alur cahaya yang selari apabila melalui kanta. Okey, jika kita perhatikan, terdapat 3 alur cahaya yang selari antara satu sama lain dan apabila kita meletakkan satu kanta iaitu kanta cembung, kita dapati alur-alur cahaya tadi akan ditumpukan. Alur cahaya yang pertama dibengkokkan ataupun dibiaskan menumpu ke titik fokus. Manakala alur cahaya yang kedua yang berada di atas paksi utama akan dibiaskan secara lurus sahaja. Jika kita gantikan dengan kanta cekung, cahaya dicapahkan. Alright, di mana dibengkokkan atau dicapahkan. Alur cahaya yang selari dengan paksi utama dibengkokkan mencapah ke atas. Alur cahaya yang berada di atas paksi utama terus lurus. So daripada video yang kamu perhatikan tadi, pertama sekali kita lihat apakah itu kanta. Okey, kanta ialah bahan lut sinar seperti sama ada kaca, perspek ataupun plastik yang mempunyai dua permukaan, sekurang-kurangnya satu permukaannya melengkung. Terdapat dua kanta cembung dan juga kanta cekung. Alright, perhatikan kanta cembung. Kanta cembung, okey, dia dalam keadaan cembung lah, manakala kanta cekung ianya melengkung. So, untuk kanta cembung yang kedua, dua sisinya cembung, kita panggil sebagai dwi cembung. Jika salah satu bahagian saja yang cembung, kita panggil plano cembung. Begitu juga dengan kanta cekung. Jika kedua-dua sisinya melengkung, kita panggil sebagai kanta dwi cekung. Manakala jika satu sisi saja cekung, kita panggil sebagai plano cekung. Okey. Ini ialah aktiviti di dalam buku teks kamu, aktiviti 6.7, di mana dengan melakukan aktiviti ini kamu dapat melihat yang garis sinar selari yang melalui kanta cembung akan ditumpukan ke satu titik fokus. Okey, ini dia akan lalu, dia akan menumpu. Manakala yang lurus selari di tengah-tengah, ianya akan masuk secara lurus sahaja dan ianya bertumpu di satu titik yang kita panggil sebagai titik fokus. Okey, apabila sinar cahaya selari melalui kanta cembung, cahaya tadi akan ditumpukan ke satu titik fokus F. Jadi ianya dikenali sebagai kanta penumpu. Manakala jika sinar cahaya yang selari melalui kanta cekung, ianya akan dicapahkan pada satu titik fokus F. Jadi ianya dikenali sebagai kanta pencapah. Seterusnya, gambaran lukisan untuk kita lukis garisan-garisan sinar yang masuk secara selari itu difokuskan di satu titik fokus. Alright, di titik cahaya ini ditumpukan, kita labelkan sebagai F, di mana F itu, F huruf besar F ialah titik fokus. Okey, titik fokus. Manakala jarak daripada, ini kita panggil paksi kanta. Garisan di tengah-tengah kanta ini kita panggil sebagai paksi utama. So, istilah-istilah ini, paksi utama, paksi kanta, titik fokus, kamu mesti tahu. So, setiap kali kamu ada kanta, sama ada cekung atau cembung, kamu perlu melukis paksi kanta ini sebagai garis panduan yang akan kamu lukis untuk menumpukan ataupun mencapahkan
sinar yang masuk secara selari. Okey ya, kalau kita perhatikan kanta cembung, cahaya yang masuk ke dalam kanta dibiaskan dan ditumpukan di bahagian belakang kanta selepas dia melalui kanta. So ini ialah titik fokusnya. Tetapi untuk kanta cekung, cahaya tadi dicapahkan. Untuk ianya mencapah, ianya menggunakan titik fokus di bahagian sebelah sinar yang masuk ke dalam kanta. Okey, seterusnya ialah istilah optik. So dalam bab kanta, kita perlu mengetahui beberapa istilah penting dan kamu perlu faham di mana kedudukan istilah ini pada lukisan garis sinar kanta. So istilah yang pertama ialah pusat optik. Katakan kamu mempunyai satu kanta cembung. So ini ialah satu kanta cembung. So kita akan mempunyai satu pusat optik. Okey, pusat optik ini adalah di tengah-tengah kanta. Okey, iaitu di pusat kanta, sinar cahaya melalui pusat optik tidak dibiaskan. Kalau kamu ingat tadi, kita ada 3 alur cahaya. Alur cahaya yang melalui sinar yang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Maksudnya dia straight sahaja. Yang kedua ialah paksi utama. Paksi utama ialah garis lurus melalui optik satu kanta bersambung dengan pusat kelengkungan kedua-dua permukaan. So ini ialah lengkungan dwi cembung kita. So paksi utama ialah garisan yang berada lurus melalui pusat kanta. Yang ketiga ialah paksi kanta. Paksi kanta ialah garis lurus menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. So ini ialah paksi utama, maka pusat kanta ialah garis yang paksi kanta ialah garis yang berserenjang dengan paksi utama melalui pusat kanta. Okey, ini O ya. So seterusnya kita ada titik fokus. Titik fokus ialah titik yang terletak pada paksi utama. Untuk kanta cembung, sinar cahaya selari akan ditumpukan. Manakala untuk kanta cengkung, sinar cahaya selari akan dicapahkan pada paksi utama. Kita ingat balik video tadi, bila kamu ada alur cahaya yang selari dengan paksi utama, ianya akan ditumpukan ke satu titik, iaitu titik fokus. Ini ialah titik fokus. Titik fokus ini adalah titik di mana cahaya ditumpukan. Okey. Baiklah, yang ketiga kita ada jarak objek. Jarak objek membawa maksud jarak di antara objek dengan pusat optik kanta. Jika di sini kita punya objek, jadi jarak daripada objek ke pusat kanta itu adalah U. Alright. Jika kita perhatikan imej terhasil di sini, maka jarak daripada pusat kanta ke imej itu ialah jarak imej. Okey, simbol bagi jarak objek ialah U, simbol bagi jarak imej ialah V. Jarak imej ialah jarak di antara imej dengan pusat kanta. Manakala panjang fokus ialah jarak di antara titik fokus F dengan pusat optik O. Maksudnya jika di sini ialah kedudukan F, maka daripada O pergi ke F ini ialah panjang fokus. Simbol panjang fokus F kecil, simbol titik fokus F besar. Ini adalah eksperimen ataupun aktiviti yang boleh dijalankan untuk menentukan panjang fokus bagi kanta. Baiklah, kalau kamu perhatikannya, untuk menentukan panjang fokus bagi kanta, setiap kanta mempunyai panjang fokus yang berbeza bergantung kepada ketebalan kanta. Alright, aktiviti ini kita boleh lakukan untuk menentukan panjang fokus dengan kita menukarkan ketebalan kanta yang berbeza-beza tebal. Okey, kita dapat melihat titik fokus yang terhasil. Okey, eksperimen menentukan panjang fokus. Ini gambar rajah dalam bentuk 2D. So, eksperimen dia, cara dia adalah kita akan letakkan satu objek di infinity pada satu jarak. Lepas tu kita akan letakkan kanta dan juga skrin. Okey, kita letakkan kanta dan juga skrin. Kemudian, kita akan laraskan skrin ini sehingga ianya menghasilkan imej yang paling tajam, terang dan jelas di atas skrin. Ketika kedudukan imej yang paling jelas ini, itu ialah jarak fokus
oleh kanta, di mana kita akan ukurlah jarak antara kanta ke skrin. Jadi ini ialah panjang fokus. Okey, yang seterusnya ialah kuasa kanta. So, bagi mereka-mereka yang pakai spek, kamu akan tahu. Okey, bila kamu pergi ke optometris, dia akan ukur berapa kamu punya kadar rabun. Jadi, dia akan tentukan kamu punya power. Bagaimana nak menentukan power? Power ialah 1/F. Maksudnya, apabila sesuatu kanta itu mempunyai kuasa yang tinggi, dia punya panjang fokus akan menjadi pendek. Alright, so power ni unit dia dalam unit diopter. Okey, power unitnya ialah diopter D. Tetapi jika nilai panjang fokus kamu dalam sentimeter, ianya akan jadi power itu unitnya ialah per sentimeter lah. Okey, seterusnya. Menentukan ciri-ciri imej dengan menggunakan gambar rajah sinar. Kalau kamu ingat balik gambar-gambar yang cikgu tunjuk awal tadi, ada ciri-ciri imej yang berbeza-beza. Ada yang mengecil, ada yang songsang, ada yang maya, ada yang nyata. Jadi kita boleh menentukan ciri-ciri imej itu dengan cara melukis gambar rajah sinar. Okey, so untuk melukis gambar rajah sinar ini, istilah-istilah yang cikgu bagi tahu tadi kamu mesti ingat, iaitu titik fokus, panjang fokus, jarak objek, jarak imej. Alright, so daripada sini kita akan tengoklah cahaya yang melalui kanta. Jika betul-betul di atas paksi utama, dia tidak akan dibiaskan. Alright, tetapi jika dia selari dengan paksi utama, ianya akan ditumpukan untuk kanta cembung, manakala ianya akan dicapahkan untuk kanta cekung. Jadi di persilangan sinar itu, maka wujudlah imej yang akan ditentukan oleh kanta. Baiklah, kita akan tengok satu persatu. Ini adalah peraturan untuk melukis imej dengan menggunakan kanta. Alright, ini ada dalam buku teks kamu boleh tengok. So, garisan yang pertama kita boleh perhatikannya ia daripada objek. Katakanlah sini kita punya objek, dia akan terus ke pusat kanta. Begitu juga dengan kanta cekung, terus sahaja. Alright, ianya straight saja. Yang ini menuju, yang ini dibiaskan, sinar tuju, sinar bias. Tetapi garisan yang kedua, selari dengan ketinggian objek sampai ke paksi optik, kemudian menumpu ke titik fokus. Okey, menumpu ke titik fokus bagi kanta cembung. Manakala untuk kanta cekung selari dengan paksi utama, tetapi untuk dicapahkan kita menggunakan titik fokus di bahagian objek itu berada, yang ianya dilukis secara dotted dan ianya dicapahkan. Kenapa dekat sini kita buat dotted? Nanti cikgu akan terangkan. Garisan yang ketiga, daripada sekiranya objek kita berada lebih jauh daripada F, kita boleh lukis melalui F dan ianya terbias secara selari. Begitu juga dengan kanta cekung, ianya melalui ketinggian objek pergi ke paksi optik, kemudian ianya dibiaskan secara selari dengan paksi utama, tetapi cahaya itu menumpu ke titik F. Nampak macam complicated sebab satu-satu. So kita akan lukis satu per satu. So kalau kamu perhatikanlah, ini garisan yang pertama. Garisan yang kedua, cikgu gabungkan. Bila kita gabungkan, dia akan dapat persilangan. Yang ini cikgu cakap tadi. Bila wujud persilangan, ianya akan menghasilkan imej. So, imej dekat sini kita boleh bandingkan dengan objek. Imejnya adalah songsang, lebih besar dan nyata. Okey, sekarang ni cikgu nak nyatakan apakah keadaan imej nyata ataupun imej maya. Imej nyata ialah imej yang terhasil di bahagian sebelah cahaya terbias. Maksudnya ini ialah cahaya sinar tuju kita. Sebelah sini ialah cahaya yang telah dibiaskan. So, bila terbentuknya imej di bahagian dibiaskan, imej ini ialah imej yang nyata. Sekiranya imej kita terbentuk di bahagian sinar tuju juga, macam ini. Bagi kanta cekung ini imej kita. So, imej ini kita panggil sebagai imej maya dan ini ialah imej nyata. Alright. Apakah maksud imej nyata? Okey, imej nyata ialah imej yang boleh terhasil di atas skrin. Imej yang boleh terhasil di atas skrin kita panggil sebagai imej yang nyata. So ingat ya, imej yang terhasil di bahagian sinar yang telah dibiaskan adalah imej nyata.
Manakala imej yang terhasil di bahagian cahaya telah dibiaskan, ianya di bahagian yang sinar tuju juga, ianya ialah imej maya. Okey, ini aktiviti 6.9. InsyaAllah kita akan buat bila sekolah buka. Okey, ciri-ciri imej kanta cembung. So, kalau kamu perhatikan, ini ada dalam buku teks. So, kita ada ciri-ciri seperti nyata, songsang, diperkecilkan. Macam mana ni? Yang ini kita boleh perhatikan. Ini ialah objek dia berada di infinity. Dia tak nampak lah. Dia terlalu jauh lah kat sini lah imej dia kan. Anggap je lah kita punya objek itu ialah anak panah. Terlalu jauh. Okey, kita lukis. Tiba-tiba kita dapat persilangan di sini. Di sini kita punya imej ialah nyata. Kenapa nyata? Sebab ianya ada di bahagian terbias. Ini kita ada ciri-ciri imejnya songsang dan ianya lebih kecil daripada objek. Okey, yang ini pula imejnya adalah nyata, songsang, diperkecilkan. Kamu boleh perhatikan dia lebih kecil daripada objek. Lepas tu dia songsang. Ini adalah keadaan objek tegak. Tegak ni sebab arrow dia kat atas. Tapi bila dia hasil imej, arrow dia kat bawah. So, ini ialah songsang. Okey, yang ini nyata, songsang, sama saiz dengan objek. Okey, so banyak ciri-ciri lah. Jadi, setiap ciri-ciri ini boleh dihafal. Tetapi, cikgu tak galakkan. Cikgu lebih suka sekiranya kamu tahu melukis. So, ini adalah maya tegak diperbesarkan. Kenapa ianya maya? Sebab ianya terhasil di bahagian sinar tuju tu tadi. Faham ya? Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk bagaimana kita boleh melukis garis-garis sinar. Actually berdasarkan dia punya gambar rajah yang telah diberikan tadi, awal tadi kamu dah boleh melukis. Okey, so kita cuba tengok bagi kedudukan objek kita U sama dengan 2F. Jadi garisan yang pertama tadi kita dah belajar. Ianya adalah daripada, okey ingat daripada ketinggian objek melalui pusat kanta. Garisan yang kedua adalah, okey, ini garisan yang pertama. Garisan yang kedua adalah selari dengan paksi utama. Ini adalah paksi utama. So, selari dengan paksi utama sehingga ke paksi kanta. Kemudian ianya ditumpukan ke titik fokus. Alright, ini kita punya titik fokus. So, letak pembaris, kamu pun garis. Alright. Okey, should be dia dapat betul-betul di sinilah persilangannya ialah antara F dengan 2F juga. Iaitu imejnya adalah sama besar, sama saiz. Yang keduanya ianya ialah songsang. Yang ketiganya ianya ialah nyata. Okey, yang seterusnya cikgu tunjuk lagi satu contoh. Kita punya objek berada di antara F dan juga 2F. Sama juga step yang pertama. Garisan yang pertama adalah melalui pusat kanta. So, melalui pusat kanta. Garisan yang kedua adalah selari dengan paksi utama sinar tuju, kemudian ianya ditumpukan ke titik fokus. So, kamu akan dapat imejnya adalah apa? Imejnya adalah nyata, songsang dan juga dibesarkan. Okey. Cikgu tunjuk untuk U lebih kecil daripada F. Okey, yang ini cikgu nak tunjuk sebab dia berbeza sikit. So, pertama sekali, yang langkah pertama kamu lukis garis sinar melalui pusat kanta. So, sinar tuju. Okey, pastikan anak panah. Garisan yang kedua adalah garisan yang selari dengan paksi utama menumpu ke titik fokus. Kita perhatikan bahagian sini tiada persilangan dan makin mencapai, jadi tidak berlaku persilangan. Jadi yang dekat sini, langkah yang perlu kamu ambil adalah kamu unjurkan di bahagian maya ini. Okey, kamu panjangkan alur sinar di bahagian maya dengan dotted line. Kenapa kita buat dotted line? Sebab ini ialah bahagian maya untuk sekadar membezakan bahagian nyata dan bahagian maya. Okey, so jika kamu buat garisan dotted ini menggunakan pembaris, kamu akan dapat persilangan. Alright, di persilangan inilah imej terhasil. Dan imej di bahagian ini kita lukis juga dalam keadaan garis putus kerana imejnya mempunyai ciri-ciri imej yang maya. Jadi apa ciri-ciri imej kita? Ciri imej kita ialah tegak, maya dan diperbesar. Okey, yang seterusnya ialah ciri-ciri imej kanta cekung. Untuk kanta cekung, ciri-ciri imejnya ada 3.
sahaja, iaitu maya, tegak, diperkecil. Dan di mana saja kedudukan objek, inilah ciri-ciri imej yang terhasil. Ianya berbeza dengan kanta cembung. Kanta cembung, ciri-ciri imejnya berbeza-beza bergantung kepada kedudukan objek. Tetapi untuk kanta cekung, ciri-ciri imejnya tetap akan dapat maya, tegak, diperkecilkan. Cuma ia punya saiz ataupun ketinggian objek dia sahaja akan berbeza. Ketinggian imej dia sahaja akan berbeza. Di mana jika objek kita terlalu jauh dengan kanta, maksudnya U-nya lebih besar daripada 2F, imej kita akan jadi lebih kecil. Tetapi jika U kita lebih kecil daripada F, imej dia akan jadi lebih tinggi. Okay, sekarang kita tengok bagaimana kita nak melukis garis sinar bagi kanta cekung. Yang kita tahu kanta cekung ini cahayanya dicapahkan. So, garisan yang pertama adalah, okay, ini kita punya pusat kanta, masih lagi sama, iaitu melalui pusat kanta. So, ini ialah sinar tuju, ini ialah sinar bias. Garisan yang kedua. Garisan yang kedua ni kamu perlu fahamlah. Yang pertama ianya selari dengan paksi utama sehingga ke paksi optik. Ini ialah sinar tuju kita. Kemudian kita tahu cahaya ini akan dicapahkan. Alright, kita tahu dia dicapahkan. Untuk mencapahkan dia, kita menggunakan fokus di bahagian sinar tuju juga. Kita unjurkan daripada titik fokus ini. Kemudian ini adalah cahaya yang dicapahkan. Di sini wujudnya persilangan. Di persilangan inilah imej dihasilkan. Okey, di mana kita boleh perhatikan imej dia adalah mempunyai ciri-ciri seperti diperkecil. Yang kedua ianya ialah tegak. Dan yang ketiganya ianya ialah maya. Seterusnya ialah pembesaran linear. Apakah itu pembesaran linear? Sebelum tu perhatikan foto ini. Apa yang kamu boleh perhatikan? Apa yang kamu boleh perhatikan adalah imej yang terhasil apabila menggunakan kanta pembesar menjadi lebih besar daripada saiz objek. So, dekat sini kita boleh lihat apabila sesuatu objek dilihat melalui kanta pembesar pada jarak yang kurang daripada panjang fokusnya, imej terbentuk diperbesar. Saiz imej yang dibentuk oleh kanta cembung itu bergantung kepada kedudukan objek. Maksudnya, jika objek itu berada kurang daripada F, saiz imejnya menjadi lebih besar. Jadi, apakah itu pembesaran linear? Pembesaran linear dengan simbol M. Okey, linear magnification M ialah perbandingan antara saiz imej dengan saiz objek. Dibuat berdasarkan nisbah ketinggian imej dan juga ketinggian objek. So, pembesaran linear M ialah ketinggian imej per dengan ketinggian objek. So, adakah pembesaran linear mempunyai unit? Contoh, jika kita lihat ketinggian imejnya ialah dalam unit sentimeter, ketinggian objeknya juga dalam unit sentimeter. So, unit sentimeter per sentimeter ini kita boleh batalkan. Maka, pembesaran linear M tidak ada unit. Okey ya. So, pembesaran linear juga boleh dikira melalui nisbah ketinggian imej kepada ketinggian objek. Satu. Yang kedua, menggunakan nisbah jarak imej kepada jarak objek. Sekiranya kamu tidak diberi maklumat ketinggian imej dan ketinggian objek, tetapi diberi maklumat jarak imej dengan jarak objek, kita juga masih boleh mengira pembesaran linear M, iaitu V per U. Jadi, pembesaran linear boleh dirumuskan dengan M sama dengan HI per HO, ketinggian imej per ketinggian objek sama dengan V per U, jarak objek per jarak imej. Okey, daripada pembesaran linear M, kita boleh tahu yang ciri-ciri imej itu terhasil diperkecilkan ataupun diperbesar. Sekiranya M lebih kecil daripada 1, imej yang dihasilkan diperkecil. M sama dengan 1, imej adalah sama saiz dengan objek. Jika M lebih besar daripada 1, imej diperbesar. Sekali lagi cikgu ulang, pembesaran linear M tidak mempunyai unit. Okey, cikgu harap kamu dapat faham apakah ciri-ciri imej dan juga bagaimana garis sinar untuk kanta ini boleh dilukis. Alright, sampai kat sini dulu. Sekiranya ada sebarang persoalan boleh diajukan di dalam kelas kita nanti. Sekian, terima kasih. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Assalamualaikum daripada Cikgu Syafinar. Bye.